perkara ke-14 ni sebenarnya kita dah baca dah sebahagian daripadanya. Tinggal lagi setakat mana mengikut yang saya tanda ni di sini. Betul ke tidak tu? Kita berhenti sampai setakat ni. Boleh kita baca sekali lagi. Yang ni. Boleh tengok semua tu. Muka surat 91 ya, 91. Jadi perbincangan yang lepas tu kena diulangi, baca sendiri, dan kalau boleh dengar rakaman itu, insyaAllah banyak bergunalah. Sebab hari ini kita akan sambung perbincangan yang lepas. Wabihi qala haddathana Muhammad bin Amr bin Nabhan Safwan al-Basri qala haddathana Umayyah bin Khalid qala qultu li Syu'bah tada'u Abdul Malik ibn Abi Sulaiman wa tuhaddithu an Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami qala na'am qala Abu Isa wa kana Syu'bah حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبته غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. Jadi perenggan ini Imam Tirmizi bincangkan tentang perawi utamanya, iaitu Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman ini. Itu yang dibincangkan. Beliau termasuk dalam perawi mukhtalaf fih. Kita telah bincangkan sebelum ini perawi mukhtalaf fih ini macam mana, apa bezanya dengan perawi mutakallam fih. Ada satu lagi, itu telah kita kemukakan sebelum ini. Jadi tengoklah balik di situ. Bermaksud Muhammad bin Amr bin Nabhan bin Safwan al-Basri meriwayatkan kepada kami, katanya Umayyah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, katanya, aku berkata kepada Syu'bah, engkau meninggalkan Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami? Jawab Syu'bah, ya. Jadi baru sampai dekat kita berhenti itu. Kata Abu Isa, Syu'bah sebenarnya pernah meriwayatkan hadis daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, tetapi kemudian tidak mahu meriwayatkan daripadanya. Dikatakan Syu'bah sebenarnya tidak mahu meriwayatkan lagi hadis daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman disebabkan ia bersendirian dalam meriwayatkan hadis daripada Atha' bin Abi Rabah, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, seorang itu lebih berhak mensyufa'ah, ia ditunggu kerananya walaupun ketika ketiadaannya, jika jalan mereka sama. Bukan seorang dua imam-imam hadis menganggap Abdul Malik seorang perawi yang kuat. Mereka meriwayatkan hadis daripada Abi Zubair, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hakim bin Jubair. Jadi di sini perbincangan kita hari ini, ya. Kata Abu Isa ni maksudnya Imam Tirmizi. Kata Abu Isa, ini tradisi, penulisan pada masa itu. Pengarang sendiri dia kata-kata Abu Isa.
Kalau seseorang tu namanya Khalid, dia kata Khalid. Begitu. Tuan diri tu sendiri kata Khalid. Maksudnya dia lah. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan yang berkata begini sebenarnya murid Imam Tirmizi. Sebab ini berdasarkan salinan ataupun nukilan murid daripada Imam Tirmizi. Kata Abu Isa. Ini kata-kata murid Imam Tirmizi. Tetapi kalau kita pakai yang pertama, itu pun tradisi yang umum juga dipakai pada masa itu di kalangan penulis-penulis Arab. Syu'bah sebenarnya pernah meriwayatkan hadis daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Itu ceritanya. Ini duk cerita Syu'bah mempertikaikan perawi ini. Kan seperti kita telah bincangkan sebelum ni, perawi mukhtalaf fi ni iaitu perawi yang ada dikritik oleh orang-orang tertentu. Ada juga yang mentakdilkannya, ada juga yang mentajrihkannya. Dia ada. Tetapi tajrih, orang yang mentajrihkannya, yang mendiskreditkannya, tidak menjejaskan kredibiliti dia. Berbeza dengan mutakallam fi, perawi mutakallam fi, kerana kritikan orang menjejaskan kedudukannya. Ini termasuk dalam mukhtalaf fi, bukan mutakallam fi. Walaupun Syu'bah mempertikaikannya, tetapi masih ramai ulama yang menerima. Dan kritikan Syu'bah terhadapnya atau tajrih Syu'bah terhadapnya tidak menjejaskan kedudukannya. Tidak menjejaskan kedudukannya. Tidaklah sampai kata tak boleh diterima dia riwayat dia. Tak sampai begitu. Paling-paling pun riwayat dia tu jadi rendah sedikitlah daripada perawi yang disepakati oleh para ulama tentang kethiqahannya atau tentang keadilannya dan lain-lain lagi, syarat hadis sahih itu. Dia meriwayatkan, pada asalnya meriwayatkan daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, tetapi kemudian tidak mahu meriwayatkan daripadanya. Dia tak mahu. Dikatakan Syu'bah sebenarnya tidak mahu meriwayatkan lagi hadis daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman disebabkan ia bersendirian. Yani tafarrud, mutafarrid. Dia bersendirian. Dia seorang saja dalam meriwayatkan hadis daripada Atha bin Abi Rabah, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Nabi SAW. Ini mengikut Syu'bah. Dan riwayat dia tu bercanggah dengan pandangan yang diterima oleh fuqaha semasa, fuqaha, imam-imam mujtahidin. Jadi oleh kerana dia terpengaruh dengan pendapat mereka, imam-imam mujtahidin tertentu tu, maka dia tolak, dia ketepikan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik ini kerana ia nampaknya bercanggah dengan ijtihad kebanyakan imam mujtahidin yang memang ada sandaran hadisnya, memang diterima sandaran hadisnya. Baginda bersabda, seseorang itu lebih berhak mensyufa'ah, ia ditunggu kerananya. Jadi kerana mensyufa'ahkan haknya itu, walaupun ketika ketiadaannya, jika jalan mereka sama. Inilah riwayat yang menyebabkan Syu'bah ragu terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu. Tak mahu lagi dia terima hadis yang lain setelah dia dapat tahu Abdul Malik ni meriwayatkan hadis ni. Dia tak mahu dah. Itu ceritanya. Jadi apa latar belakangnya? Sedangkan bukan seorang dua imam hadis menganggap Abdul Malik seorang perawi yang kuat. Hanya Syu'bah yang meraguinya.
145, kita ada nota di situ. Siapa nak baca ni? Silakan. Nota 145. Saya baca Maulana. Siapa ni? Azul Izinuddin. Zul Izzi baca Zul Izzi. 145, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam sunannya dengan lafaz Al-jaru ahaqqu bisyafa'ah. Jiran mempunyai syuf'ah. Jiran mempunyai hak syuf'ah melebihi orang-orang lain. Setelah mengemukakannya, Imam Tirmizi berkata ini adalah hadis gharib. Tiada siapa pun meriwayatkannya selain Abdul Malik bin Abi Sulaiman daripada Atha daripada Jabir. Syu'bah mentajrihkan Abdul Malik bin Abi Sulaiman kerana hadis ini. Sedangkan Abdul Malik adalah seorang thiqah, lagi ma'mun di sisi ahlul hadis. Kita tidak mengetahui ada sesiapa mempertikaikannya kerana hadis ini selain Syu'bah. Waqi' telah meriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Oleh kerana kebanyakan imam mujtahidin termasuk Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak menerima hak syufa'ah jiwar, riwayat Abdul Malik pula bercanggah dengan pandangan mereka. Maka Syu'bah yang terpengaruh dengan pandangan mereka mempertikaikan riwayat Abdul Malik. Padahal ada juga imam-imam mujtahid yang menerima hak syufa'ah jiwar itu. Antaranya ialah Imam Abu Hanifah. Atas alasan hadis yang menyabitkan hak syufa'ah itu hanya diriwayatkan oleh Abdul Malik sahaja. Syu'bah mengetepikannya. Sedangkan Abdul Malik adalah seorang perawi thiqah. Tidak ada orang mentaifkannya selain Syu'bah. Itu ceritanya. Jadi inilah latar belakangnya. Baik, kita perlu tahu dulu apa itu syufa'ah. Sebelum itu kita tengok dulu hadis. Dalam Tirmizi ada riwayatnya. Sekejaplah kita tengok kitab Tirmizi sendiri. Tengok, ini Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi. Kita tengok Mukannas, Syakir. Ini beberapa lagi. Ini Syakir, Bashar, Arfus Syadhi. Jadi ini cerita riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman yang dipertikaikan oleh Syu'bah. Syu'bah kemudiannya tak mahu lagi terima riwayat dia kerana hadis inilah. Dan hadis ini ada di dalam Tirmizi. Ini cuba kita tengok ni. Di dalam beberapa riwayat dalam macam-macam kitab ni. Sekarang ni dah keluar banyak, kita ambil yang banyak tu. Terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu syuf'ah. Ini perbincangan fiqh ataupun undang-undang Islam. Hak dalam Islam. Syuf'ah terbagi kepada dua. Itu dulu terlebih dahulu kena tahu. Satu syuf'ah syarikah namanya. Yang kedua syuf'ah jiwar. Syuf'ah syarikah diterima oleh kebanyakan ulama, imam-imam mujtahidin. Syuf'ah jiwar tidak diterima oleh mereka semua, tetapi sebahagian daripada mereka menerimanya. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah ialah hak membeli. Kalau kita kata syuf'ah syarikat, katakanlah satu tanah atau bangunan rumah yang dikongsi oleh dua orang. Katakanlah contohnya dikongsi oleh dua orang. Tiba-tiba salah seorang ahli kongsi itu nak jual. Dan dia jual kepada orang lain. Jadi ahli kongsi dia yang seorang lagi itu boleh menggunakan hak syuf'ah namanya. Apa itu hak syuf'ah? Iaitu hak membatalkan penjualan yang telah berlaku. Dan dia membeli. Dia boleh batalkan apa yang telah dijual itu dan dia boleh membeli dengan harga yang sama. Mana dia lebih berhak daripada orang lain untuk membeli harta syarikat itu.
yang mana dia salah seorang ahli syarikat itu. Dia lebih berhak daripada orang lain. Orang lain yang bukan ahli syarikat, bila dia bawakan ke mahkamah, mahkamah boleh panggil. Mahkamah boleh panggil dan mahkamah boleh menangkan ahli kongsi daripada orang lain. Walaupun telah dijual, dia boleh batalkan. Itu dipanggil hak syuf'ah. Dia boleh batalkan penjualan itu dengan syarat, banyaklah syarat dia. Antaranya iaitu dia sanggup membeli dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Dan dia tidak diberitahu terlebih dahulu oleh ahli kongsi dia untuk dijual kepada orang lain, tak diberitahu. Kalau diberitahu dia diam, itu lain cerita. Jadi kena bawa ke mahkamah lah, bicara lah. Dia dia diberitahu ke tidak, dan setelah diberitahu tu apa tindakan dia ambil tindakan ke tidak. Adakah dia kata jangan luat jual lah, saya belilah bahagian kamu tu. Dia ada kata begitu ke tidak? Dalam masa berapa lama? Itu semua dia ambil kira. Dia ambil kira. Jadi kalau hak syarikat macam tu tak kira lah. Hak tanah ataupun harta-harta lain, ahli kongsi itu lebih berhak terhadap bahagian ahli kongsi yang lain. Apabila dia menjualnya, dia boleh membatalkan penjualan itu. Dia ada hak. Itulah yang dipanggil hak syuf'ah. Itu satu. Ini diterima oleh kebanyakan imam mujtahidin, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain. Imam Abu Hanifah pun terima. Syuf'ah syarikat itu boleh dikatakan semualah, hampir semua terima lah. Tetapi satu lagi ada hak syuf'ah jiwar. Syuf'ah jiwar. Syuf'ah jiwar ni macam ni, dia tidak berkongsi tanah itu. Atau rumah tu tak ada berkongsi. Tetapi dia hanya jiran kepada satu orang lagi. Satu orang lagi, dia jiran saja. Tetapi jalan mereka sama. Mereka berkongsi jalan dan berkongsi beberapa kepentingan yang lain. Tiba-tiba jiran tu jual rumah dia ke atau tanah dia tanpa memberitahu kepada jiran ini. Jual. Jadi adakah jiran ni boleh menuntut, boleh menggunakan hak syuf'ah terhadap jiran yang menjual bahagian dia tu atau tak boleh? Di situ ada khilaf. Kebanyakan imam mujtahidin tidak menerimanya. Tetapi Imam Abu Hanifah terima. Sebab hadis inilah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan bagi Imam Abu Hanifah dia ada hadis yang lain lah selain daripada hadis ini. Maknanya jiran boleh. Sebab apa? Dia lebih berhak. Itulah kalau kita tengok hadis ni. Ni kita tengok. Kita ambil Sunan Tirmizi. Al-jar ahaqqu bisyuf'ah. Jiran. Jelas disebut jiran. Bukan syarik. Bukan ahli kongsi. Jiran lebih berhak menggunakan hak syafa'ah. Ditunggu dia. Kalau dia pergi ke mana-mana, kena tunggu dia dulu. Kena tanya dia dulu sepatah. Saya nak jual ni tanah saya ni. Tanah saya ni dekat dengan jalan. Tanah awak tu duduk dalam sikit. Saya nak jual ni. Macam mana awak nak ke tidak tanah ni? Kalau jiran tu kata saya nak, dia tak boleh jual kepada orang lain. Dengan harga yang sama lah dia nak jual kepada orang lain dengan harga berapa? Kepada jirannya dengan harga tu juga. Dan jiran itu sanggup membeli dengan harga tu. Dia tak boleh jual kepada orang lain. Sekiranya jalan dia sama. Sebab begini kadang-kadang kan, jiran ni kalau tak kena gaya jadi menyusahkan. Kita tak suka dengar lagu kuat-kuat misalnya. Dia pasang lagu degung, kita tak boleh tidur. Misalnya. Dia banyaklah, susahlah. Nak lalu ikut jalan dia macam-macam dia buat, menyusahkan kita. Sedangkan kita tak ada jalan lain dah. Tak ada tolak ansur. Boleh juga berlaku begitu. Jiran itu bukan Islam.
dia pula pelihara anjing. Kita pula tak suka sangat dengan anjing, takut. Itu pun masalah juga. Macam-macam lah masalah tu. Macam-macam masalah. Dengan sebab itu, hadis ini memberi hak kepada jiran. Dia lebih berhak daripada orang lain. Sebelum ditawarkan, dijual kepada orang lain, dia kena tanya dulu jiran dia. Bagi kebanyakan imam mujtahid, dia kata tak perlu tanya. Jual saja boleh. Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kena tanya jiran tu. Sebab dia ada hak juga berdasarkan hadis ini. Tetapi orang yang tak mahu terima tu, dia kata hadis ini tak kuat lah. Hanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman sahaja meriwayatkannya. Tetapi kalau kita nak kira dari segi keadilan dan pemberian hak yang istimewa kepada jiran itu, sepatutnya ada. Sebagaimana dalam banyak perkara jiran ini berbeza daripada bukan jiran. Begitu juga dalam masalah jual beli, kalau kita nak jual kepada orang lain, sedangkan jiran itu mampu, dia nak, kalau dengan harga tu dia nak, jadi kita kena utamakan dia. Katakanlah jual, maka jiran ini boleh menuntut, bawa kes ke mahkamah, dan boleh menuntut supaya mahkamah batalkan penjualan itu dan dijual kepadanya. Itu dipanggil hak syuf'ah jiwar. Syuf'ah jiwar. Ada hak itu. Kerana hadis inilah. Kerana hadis ini. Tetapi dia ada beberapa syarat lah. Misalnya kita tengok dalam hadis ini. Cuba tengok. Kita tengok ini Muwatta' Imam Malik dengan riwayat, berdasarkan riwayat Imam Muhammad. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ah fi ma lam yuqassam fa idza waqa'atil hudud fala syuf'ata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak syuf'ah pada apa yang belum dibahagi, yakni pada harta yang belum dibahagi. Apabila telah ada batas-batas atau had-had yang jelas bagi milik masing-masing, fala syuf'ata fihi, tiada lagi hak syuf'ah terhadapnya. Kata Muhammad, qad ja'at fi hadha ahadith mukhtalifah. Berhubung dengan perkara ni ada hadis yang berbeza-beza. Fasyarik haqqu bisyuf'ah minal jar. Ahli kongsi lebih berhak menggunakan hak syuf'ah daripada jiran. Dan jiran lebih berhak daripada orang lain. Ini kata Imam Muhammad. Balaghana dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini maklumat tentang perkara ini sampai kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentang hak jiran ini. Memanglah syarik lebih berhak daripada sekalian yang lain. Tetapi jiran juga ada hak. Ni Imam Muhammad ni dia Hanafi, anak murid Imam Abu Hanifah. Dia juga anak murid Imam Malik. Ni orang panggil Muwatta' Imam Muhammad. Di dalam Muwatta' Imam Muhammad ni, Imam Muhammad membuat komentar begini. Maknanya jiran juga ada hak. Walaupun dia di bawah kedudukannya daripada ahli kongsi. Tetapi dia juga ada hak. Bahkan lebih berhak daripada orang-orang lain. Selain daripada syarik lah. Masalah ahli kongsi itu, ahli syarikat itu pun, dia mempunyai hak untuk mensyufa'ah itu kalau harta itu belum dibahagi. Belum dibahagi. Makna harta itu dikongsi bersama tanah tu, belum dibahagi. Kalau sudah dibahagi, maknanya sudah ada hak dia dan jalan dia pun sudah jelas, tak ada dah syufa'ah. Hak syufa'ah. Jadi kalau tanah itu tanah berkongsi kan, ada nama sajalah atas tanah tu. Sebenarnya tidak disebut, tidak dijelaskan di sebelah mana, bahagian dia tu. Cuma bahagian dia separuh. Setengah hektar kita kata, tanah tu sehektar, bahagian dia setengah hektar. Setengah hektar tu tak tahu sebelah mana-mana pun, dia kira bersama lah. Ikutlah sebelah tu, sebelah ni pun. Tapi dia separuh. Itu dipanggil ahli kongsi. Kalau dalam keadaan masih lagi belum dibahagi macam tu, belum lagi jelas bahagian mana bahagian dia, maka
dia mempunyai hak syafa'ah. Dia boleh guna hak syafa'ah dia. Tetapi bila sudah ada had, yang ni kalau kita sekarang ni dalam istilah kita ni, dia guna istilah pecah lok. Bila sudah pecah lok, pecah lok tanah tu. Ni bahagian ni jelas. Orang ni sebelah sini. Sebanyak sekian-sekian, setengah hektar. Dia sebelah sini. Orang ni sebelah sini. Dan bila nak pecah lot, bila kata pecah lot tu, dia kena adalah reserve untuk jalan, untuk apa semua tu jelas. Maka tidak ada lagi hak syafa'ah. Sebab apa? Tidak ada gangguan dah sebenarnya bila ada semua tu. Yang masalah jadi ada gangguannya apabila tidak ada semua ini. Kita nak lalu ikut jalan dia, dulu kita duduk lalu ikut tu lah. Lalu dengan kereta kita. Bila orang lain beli, dia tak bagi dah jalan kepada kita. Sedangkan kita duduk di dalam tu. Macam mana? Yang duduk, apa nama ni, kita duduk kuasai lah. Walaupun secara umum sebenarnya syuyuk, mana secara umum kita tu sebahagian daripada tanahnya, tak tentu bahagian mana-mana. Tetapi biasanya orang kita kata dia memerintah, dia menguasai bahagian ni. Bahagian ni dia uruskan tanah tu. Bahagian sebelah ni orang ahli kongsi dia. Itu secara kira-kira. Yang sebenarnya atas geran tu tak ada begitu. Tetapi kalau sudah geran itu, sudah dapat geran, maknanya dia pecah lot dan ada jalan semua, fala syafa'ata fihi. Ketika itu tidak boleh lagi syafa'ah. Sebab apa? Sudah tidak ada gangguan sebenarnya. Bila sudah ada begitu, dia berhak dia boleh keluar dengan mudah. Sebab jalan itu dah jadi jalan umum. Bukan kata jalan atas tanah orang. Tidak. Bila nak pecah lot, mesti cukup syarat dia. Mesti kena bagi jalan, mesti untuk saluran air dan sebagainya. Semua ada reserve untuk benda-benda tu. Jadi walaupun ahli kongsi sekalipun, kalau sudah orang kata mempunyai geran yang berasingan, sudah pecah lot lah kita kata, maka tidak ada lagi syafa'ah. Jadi syafa'ah ni, hak syafa'ah ni sekiranya belum lagi ada begitu, belum lagi pecah lot. Itu kalau berkenaan dengan ahli kongsi. Berkenaan dengan jiran tak ada masalah kongsi apa. Tapi kalau jalan itu dikongsi misalnya, atau saluran air itu dikongsi bersama, itu kepentingan berlaku tu. Maka dia ada hak untuk mensyafa'ah jiran. Sebab apa? Sebab mungkin jiran baru tidak akan membenarkan dia lalu, tidak akan membenarkan dia guna apa-apa saluran lah kita kata. Mungkin begitu. Jadi akan timbul perbalahan. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah terima ni syafa'ah jiwar. Baik. Setelah kita faham itu, kita mari sini. Ini lafaz hadis Tirmizi. Baik, kita tengok dulu hadis Tirmizi. Saya nak cak, tak ada. Dia yang tak ada baris begini. Tak ada baris pun tak jadi masalah. Kepada yang pandai itu boleh saja. Ini tak ada baris. Al-jar ahaqqu bisyafa'ah yuntazaru bihi. Dia ditunggu. Wa in kana ghaiban. Walaupun dia tu tidak ada. Walaupun dia tidak ada di tempat tu, dia perlu ditunggu. Tanya dia dulu, dia nak ke tidak. Sekiranya jalan mereka berdua sama, idza kana tariquhuma wahid, jika jalan mereka berdua itu sama. Tapi kalau jalan lain-lain tak jadi masalah, boleh. Sebab tidak menggugat kepentingan mana-mana pihak. Kata Abu Isa, ini adalah hadis gharib. Kita tidak mengetahui ada sesiapa meriwayatkan hadis ini selain daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, daripada Atha, daripada Jabir. Ini ceritanya. Abdul Malik bin Abi Sulaiman ini. Syu'bah telah mempertikaikan Abdul Malik bin Abi Sulaiman dengan sebab hadis inilah. Mana dia kata jiran boleh menggunakan hak syafa'ah, ada hak syafa'ahnya? Mana dia kata? Sedangkan itu tidak diterima oleh imam-imam mujtahidin. Sebab Syu'bah ni dia memanglah pakar hadis, memanglah dia muhaddis, tetapi dia bukan mujtahid dalam fiqh. Dalam fiqh dia hanya ikut kebanyakan imam mujtahid lah. Misalnya dalam masalah ni, kebanyakan imam mujtahid mengatakan syafa'ah itu hanya hak syari', hak ahli kongsi.
bukan hak jiran berdasarkan hadis tadi yang kita baca tadi. Ini hadis ni, qada bisyuf'ah fi ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud fala syuf'ata fi. Jadi syarik ni, syarik ni berhubung dengan syarik saja, itu yang diterima oleh kebanyakan imam mujtahidin. Jadi hadis ini kiranya ganjil sebab diriwayatkan oleh satu orang saja. Satu orang saja. Imam Syu'bah mempertikaikan Abdul Malik sebab dia rasa takut ada sesuatu yang tak kena dalam riwayat ini. Sebenarnya nak cerita benda lain, tiba-tiba dia pergi cerita macam tu, jiran pula. Sebenarnya cerita syarik misalnya, ahli kongsi, tiba-tiba dia pergi kata jiran. Mungkin itu waham dia dan sebagainya, dia tak mahu terima. Wa Abdul Malik, sedangkan Abdul Malik ni perawi thiqah ma'mun inda ahli hadis. Di sisi ahli hadis, Abdul Malik ni perawi thiqah ma'mun, maknanya orang aman, tidak berasa ragu terhadap dia. La na'lamu takallama fihi ghairu Syu'bah min ajli hadzal hadis. Kita tidak mengetahui ada sesiapa mempertikaikannya selain daripada Syu'bah kerana hadis inilah. Sedangkan Waqi' meriwayatkan daripada Syu'bah, daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman hadis ini. Waqi' ada meriwayatkan juga daripada Syu'bah, daripada Abdul Malik. Maknanya dulu Syu'bah meriwayatkan daripada Abdul Malik, dan sempatlah dia sampaikan hadis itu kepada orang lain, termasuklah murid dia Waqi'. Mana Waqi' masih duduk pakailah hadis itu. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك ابن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. Ini kita akan dapati di dalam Ilal Tirmizi. Sufyan al-Thawri kata Abdul Malik bin Abi Sulaiman ini mizan, neraca dalam ilmu ni. Macam mana seorang yang hebat boleh kita kira dia, anggap dia sebagai neraca tu, tiba-tiba Syu'bah tak mahu terima. Macam mana? Imam Tirmizi kata wal amal ala hadha 'inda ahli al-ilm. Amalan para ulama adalah berdasarkan hadis ini. Amalan ahli ilmu adalah berdasarkan hadis ini. Maknanya ahli ilmu pakai juga hadis ini, iaitu annar rajul ahaqqu bi syuf'atihi wa in kana ghaiban. Maknanya seseorang itu, maksudnya jiran, lebih berhak menggunakan syufa'ahnya jika dia tiada. Bila dia datang, walahu syuf'ah, dia boleh menggunakan hak syuf'ah. Jadi dia boleh menuntutlah untuk mendapat harta yang dijual oleh jiran dia tu. Wa in tatawala dhalika, walaupun dah lama, pun dia boleh lagi, dia ada hak. Ni hadis ini Imam Tirmizi kata gharib. Albani kata sahih. Jadi Imam Tirmizi kata gharib itu dari sudut tadilah, Abdul Malik itu dipertikaikan oleh Syu'bah. Tetapi Imam Tirmizi juga kata Abdul Malik ni kalau kerana dia ni thiqah ma'mun inda ahli hadis, jadi apa salahnya? Inilah yang dikatakan perawi mukhtalaf fi. Walaupun ada orang yang mempertikaikannya, tetapi pertikaian itu jarh Syu'bah itu, imam hadis dia ni tidak menjejaskan kedudukannya. Sebab itu para ulama mengatakan hadis dia tetap sahih. Kalau bahagian lain, orang-orang lain semua okey lah. Okey. Setengah-setengah ulama tidak mahu letak tinggi sangat sahih, dia kata hasan. Sanad ni, ini berbeza-beza pendapat ini, beza-beza pendapat. Itu dalam ini bab maja idza huddatil hudud wa waqa'at as-siham fala syaf'ah. Ini yang tadilah kalau syaf'ah syarikah itu. Ni banyak ni hadis-hadisnya. Ni kalau kita pakai pendapat tadi, mana boleh cuba tengok di sini. Ni riwayat yang lain. Jarud dar ahaqqu bi syuf'ah, jiran. Dia tidak sebut syarikul dar atau syarikul ard. Ahaqqu bi syuf'ah, ada jiran. Maknanya memang ada hadis.
Ini dalam ni tidak ada pun Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu tidak ada pun. Maknanya banyak saluran riwayat, bukan satu saja. Sebab itu Imam Abu Hanifah pegang. Dia kata jiran pun ada hak syafaat juga. Ni tengok ni, banyak lagi yang lain. Tapi Syu'bah tak mau terima. Yang sebenarnya dia keliru di situ. Syu'bah terkeliru di situ. Sebab dia kira riwayat ini bercanggah dengan sekian ramai imam-imam mujtahidin. Jadi imam-imam mujtahidin itu orang-orang yang hebat, tentu sekali mereka tahu hadis-hadis. Takkan mereka tak tahu hadis jiran ni? Tentu sekali mereka tahu, cuma mereka tidak pakai sebab tidak boleh jadi hujah lah, kira-kira begitulah. Oleh kerana kebanyakan imam mujtahidin termasuk Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak menerima hak syafa'ah jiran tadi. Riwayat Abdul Malik pula bercanggah dengan pandangan mereka. Maka Syu'bah yang terpengaruh dengan pandangan mereka mempertikaikan riwayat Abdul Malik. Ini bahaya ni, kadang-kadang dia lebih cenderung kepada pendapat tokoh-tokoh tertentu sampai dia menghukum orang lain. Menghukum orang lain. Mempertikaikan riwayat Abdul Malik. Padahal ada juga imam mujtahid. Mungkin dia tidak cenderung kepada imam mujtahid itu. Tidak cenderung ke situ, atau dia ambil kira yang lebih ramai. Yang lebih ramai betul lah tidak menerima syafaat jiwar itu. Tetapi bukan nak kata ulama fiqh ataupun mujtahid dalam fiqh tidak ada seorang pun yang menerima syafaat jiwar itu. Tidak ada. Seperti Imam Abu Hanifah. Begitulah. Sedangkan di sini dia keliru lah. Dia keliru. Itulah Imam Tirmizi pun kata, tidak ada orang yang mendhaifkannya selain Syu'bah. Inilah yang dikatakan perawi mukhtalaf fih. Walaupun ada orang yang mentajrihkannya, mendhaifkannya, tetapi tajrih dia tu tidak menjejaskan. Sebab itulah ada ulama mengatakan sahih, ada ulama mengatakan hasan hadis tadi. Dan bukan hadis itu saja berkenaan dengan perkara ini, banyak lagi yang lain. Itu sebab imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah terima. Jadi sepatutnya tak bolehlah kerana kita terpengaruh dengan imam-imam tertentu, sebab kita tidak seorang yang mujtahid ataupun mahir dalam bidang itu, kita ikut yang ramai semata-mata. Sehingga kita menolak hadis yang tidak sependapat dengan pendapat kebanyakan itu. Tak sepatutnya begitu. Di situ mengikut para ulama, Syu'bah telah terkeliru. Inilah yang dikatakan illat ni. Illat ni. Kadang-kadang illat ini terdapat pada perawi, pada imam yang besar. Macam Syu'bah ni. Sehingga ulama-ulama hadis menyebutnya sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Jadi pada zahirnya kalau riwayat Amirul Mukminin fil hadis ni kuatlah. Jangan. Ini maksud, ini poin dia yang kita nak belajar daripada Ilal Tirmizi. Jangan kita ingat ada imam dalam hadis ni tentulah pendapat dia, keputusan dia kuat. Pendapat dia diutamakan. Jangan begitu. Di situlah ada illat. Illat ni maknanya satu kecacatan yang tersembunyi. Orang boleh terpukau bila tengok, ini Syu'bah ni. Syu'bah tak terima riwayat ni. Jadi situ ada illat sebenarnya. Tajrih atau jarh Syu'bah terhadap Abdul Malik itu sebenarnya tidak jelas kerana kekeliruan dia. Dia menganggap Abdul Malik seorang saja yang meriwayatkannya, padahal tidak. Bolehkah berlaku seorang imam? Boleh berlaku. Memang berlaku dah lah. Itulah Imam Tirmizi nak ingatkan kita. Kadang-kadang illat tu berlaku di situ. Sepatutnya kita tidaklah menganggap begitu. Jadi Syu'bah pun kita ketepikan. Kalau kita nak kira dari segi untuk menjaga hak umat Islam, orang Islam, hak masyarakat, kalau kita terima hak jiwar ini, syafaat jiwar ini, bermakna satu lagi hak
istimewa diberikan kepada jiran. Dan dilindungi oleh undang-undang. Itu satu kebaikan sebenarnya, bukan satu keburukan. Dan jiran itu sanggup membeli dengan harga yang sama harga yang dijualnya. Kecuali jiran tu tak mau beli, lain cerita lah. Lain cerita, ni dia nak beli dengan harga yang sama, kenapa tak jual kepada dia? Biar dia yang memiliki semua tanah tu. Ikutlah kongsi ni tak mesti antara dua orang saja. Dan tak mesti bahagian masing-masing tu sama, tak mesti. Asal ahli kongsi, tak kira lah. Dia memang ada hak syuf'ah. Memang ada hak syuf'ah. Banyaklah kadang-kadang kita tengok tanah syarikat, orang panggil tanah syarikat. Mana tanah yang dikongsi oleh beberapa orang, beberapa nama lah. Itu ada hak syuf'ah tu, masing-masing setiap daripadanya tu mempunyai hak syuf'ah. Hak syuf'ah tu maksudnya hak membatalkan penjualan yang dibuat oleh mana-mana anggota ahli syarikat itu kepada orang lain. Dia boleh batal jika dia sanggup membeli dengan harga yang sama. Jadi ahli syarikat dia yang telah menjual tu, apa alasan dia tak bagi kepada ni kongsi dia ni, sedangkan ini kongsi dia. Kenapa dia nak jual kepada orang lain? Yang ni pun kalau dia nak duit semata-mata sama saja duit, yang ni pun nak bagi dengan harga tu juga. Bukan dia nak dapat dengan harga yang lebih murah, tidak. Dia nak dapat dengan harga tu juga. Jadi apa alasan tak mahu jual kepada dia? Itu masalah fiqh lah. Kita sekarang tidak nak bincang masalah fiqh, nak bincang masalah illat. Kadang-kadang illat itu terdapat pada perawi. Sesuatu hadis dikatakan dhaif kerana ada tokoh kata dia tu dhaif. Ada tokoh yang mempertikaikannya. Sedangkan tokoh itu mempertikaikan kerana kekeliruan dia. Hadis itulah letak illat tu. Illat hadis. Jadi illat ni suatu kecacatan yang tersembunyi. Pada zahirnya tak nampak illat. Padahal hakikatnya ada illat. Jadi kita kena berhati-hatilah. Jangan kita terpedaya dengan pandangan tokoh semata-mata. Setiap pendapat dia mesti betul, sentiasa betul, mesti lebih. Jangan begitu. Kita orang yang belajar sampai ke peringkat ilal hadis ini kena faham lah. Sebab manusia ni dia hebat macam mana yang ada ketika kadang-kadang dia tu jadi terkeliru. Dia terpengaruh. Sebab itu dia bagi pandangan begini, sebab dia terpengaruh, ada terpengaruh dengan apa-apa perkara. Misalnya, dia lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan ramai pula sebelah tu. Ramai pula yang berpendapat begitu. Termasuk Imam Abu Hanifah pun terima juga syuf'ah syarikat itu. Jadi sampai nak menolak hadis ini, dan satu golongan manusia terabai, tersisih, diketepikan, itu satu perbuatan yang akibatnya tidak baik, sebenarnya tidak menguntungkan. Sepatutnya kita lebih menjaga hak masyarakat. Tak kiralah dia tu sebagai ahli kongsi ke, atau jiran ke, atau apa ke. Kalau ada dalam hadis asasnya, maka kita sepatutnya gunakan supaya manusia ni mendapat hak yang istimewa lebih daripada orang lain. Masing-masing itu sesuai dengan yang ada dalam hadis lah. Sesuai dengan yang ada dalam hadis. Itu ceritanya. Habis di situ ya. Seseorang itu lebih berhak mensyuf'ah. Jadi seseorang di sini maksudnya jiran di sini. Ini berdasarkan riwayat Tirmizi dalam Ilal begini. Sedangkan riwayat dia dalam Sunan Tirmizi jelas. Cuba tengok ni. Al-jar. Jiran. Jelas ni. Bukan seseorang itu tak jelas. Seseorang itu siapa? Maksudnya jiran. Bukan seseorang itu sembarang orang, semua orang. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Sebab itu kita kena tengok dalam sunan dia pula macam mana. Ia ditunggu kerananya. Walaupun ketika ketiadaannya, jika jalan mereka sama. Tapi kalau jalan dia lain, kepentingan dia tidak tergugat, tak adalah hak tu. Ada hak syafa'ah ni apabila
kepentingan mereka sama. Dengan sebab ada jiran baru ni, kita tak berani nak lalu ikut jalan tu. Sedangkan itu saja jalan kita je. Sebab dia pelihara anjing misalnya. Anjing tu nak terkam saja orang. Misalnya. Dalam keadaan itu boleh lah. Tapi kalau jalan lain ada dan tidak tergugat dia, hak dia, tak ada lah hak tu. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. ميزانا في العلم. Baiklah, kita baca ini tentang Abu Zubair tadi pula. Tadi tentang Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ini tentang Abu Zubair pula. Imam Tirmizi kemukakan beberapa contoh perawi-perawi yang mukhtalaf fi. Mukhtalaf fi ni macam mana? Kena ada dalam kepala masing-masing lah. Iaitu perawi yang ada ulama rijal mentadilkannya dan ada juga yang mentajrihkannya. Tetapi jarh pihak yang mentajrihkannya itu tidak menggugat, tidak menjejaskan kedudukannya. Tidak menjejaskan kedudukannya. Dia tetap diterima oleh ulama hadis. Begitu. Walaupun mungkin paling tinggi pun kedudukan dia terendah sedikit. Tapi nak kata dia ni sampai tak boleh dijadikan hujah langsung, tidak sampai begitu. Bermaksud Ahmad bin Mani' meriwayatkan kepada kami, katanya Hushaim meriwayatkan kepada kami, katanya Hajjaj dan Ibnu Abi Layla meriwayatkan kepada kami daripada Atha bin Abi Rabah. Kata beliau, kami apabila keluar dari sisi Jabir berbincang, yakni bermuzakarah tentang hadis-hadisnya, Abu Zubair adalah yang paling ingat hadis di antara kami. Ini kata siapa? Kata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah seorang tokoh tabi'in. Dia kata begitu tentang Abu Zubair. Tiba-tiba ada orang tak mahu pakai pula dia. Termasuk Syu'bah tak mahu pakai. Tak apa, kita tengok dulu. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami, katanya, kata Abu Zubair, Atha sering menyuruh aku berada di hadapan Jabir bin Abdullah. Tujuannya ialah supaya aku menghafal hadisnya untuk mereka. Jadi Atha ni sangat yakin, percaya kepada Abu Zubair ni. Dia suruh Abu Zubair ni pergi duduk di hadapan supaya dapat ingat dengan baik hadis Jabir bin Abdullah. Maknanya dia ni orang yang dipercayai. Kalau dia tidak menganggap thiqah, kenapa dia suruh begitu? Ibnu Abi Umar meriwayatkan hadis kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan hadis, meriwayatkan kepada kami ni sepatutnya tidak hadis. Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya, aku mendengar Ayyub As-Sakhtiyani berkata, Abu Zubair meriwayatkan kepadaku. Abu Zubair meriwayatkan Abu Zubair dan Abu Zubair, sambil Sufyan
mengisyaratkan dengan tangannya yang tergenggam. Kata Abu Isa, sesungguhnya beliau bermaksud dengan menggenggam tangannya itu menyatakan keteguhan Abu Zubair dalam kekuatan hafalannya. Jadi kata Abu Zubair dia gini, kemah lah, isyarat gitu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak, kata beliau, Sufyan Ats-Tsauri selalu berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah neraca dalam ilmu ini. Di sini disebutkan pula Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Sepatutnya Abdul Malik bin Abi Sulaiman ni dulu sebelum ni. Ini tentang Abu Zubair. Yang kedua ni, yang pertama tadi itu Abdul Malik, tapi kedudukannya di dalam kitab ni begini, duduk sini. Kalau kita nak tengok ni, betulkah takut-takut ini sebenarnya tentang Abu Zubair? Jawabnya tidak, memang dalam kitab Sunan Tirmizi ni, kalau kita tengok ni, Sunan Tirmizi ni. Ini tentang Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ini waruwiya Ali bin Al-Mubarak an Sufyan Ats-Tsauri qala Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman mizan. Ini Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Mana kedudukan ni kira-kiranya macam kesalahan, kesilapan penyalin lah. Terletak di sini, sepatutnya terletak ni di sini. Sebelum ni di sini. Sepatutnya di sini. Ataupun selepas ni. Di sini. Sepatutnya di sini. Sebab ini yang cerita tentang Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Itu kadang-kadang penyalin ni dia salah letak. Baiklah, kita tengok semula ni. Ahmad bin Mani' meriwayatkan kepada kami, katanya Hushaim. Jadi Imam Tirmizi dia sebenarnya nak cerita tentang Abu Zubair ni. Tetapi Abu Zubair ni orang terlalu jauh sebelum dia. Nak cerita tentang orang ni, mestilah kena ada sanad dia. Siapa yang cerita tentang Abu Zubair begini? Dia sebut ni, Ahmad bin Mani'. Ini Imam Tirmizi katalah, Ahmad bin Mani' meriwayatkan kepada kami, katanya Hushaim meriwayatkan kepada kami, katanya Hajjaj dan Ibnu Abi Layla meriwayatkan kepada kami daripada Atha bin Abi Rabah, kata beliau. Ini kata-kata Atha, nak ceritanya kata-kata Atha tentang Abdul Malik, tentang Abu Zubair, nak ceritanya itu. Apa kata Atha tentang Abu Zubair? Mana Atha sangat dia berpandangan sangat baiklah terhadap Abu Zubair. Jadi ini satu bentuk ta'dil lah dari pihak Atha bin Abi Rabah. Jadi kenapa pula ada orang yang tak mahu terima dia, pertikai dia, sedangkan Atha dia seorang imam besar, telah menerima baik dia. Itulah nak ceritanya. Tapi dalam nak mengambil pendapat seseorang di sini, ni kata-kata Atha bin Abi Rabah ni, dia kena melalui beberapa generasi perawi ni. Ahmad bin Mani', Hushaim meriwayatkan kepada kami, katanya Hajjaj dan Ibnu Abi Layla meriwayatkan kepada kami. Jadi kita nak kata betul ke Atha kata begitu? Kena tengok sanad ni pula lah. Kena tengok sanad ni. Sanad ni kuat, boleh terima lah. Sanad ni tak kuat, walaupun Imam Tirmizi atau siapa pun kemukakan, tak boleh terima. Begitu, dipertikaikan lah. Walau bagaimanapun Imam Tirmizi telah melaksanakan tanggungjawabnya apabila beliau kemukakan sanad. Baik, dengan sebab itu kita perlu mengetahuilah siapa perawi-perawi dia ni, supaya kita tahu cerita ni sampai kepada Imam Tirmizi melalui saluran yang kukuh, saluran yang boleh dipercayai, bukan saluran yang tidak boleh dipercayai. Jadi siapa Hushaim? Sebab itu perlu dibincangkan Hushaim. Ahmad bin Mani' ni memang guru Imam Tirmizi, maklum dia ni kuat. Hushaim 146. Siapa nak baca ni? Siapa baca tadi? Dhul Izzi saya Maulana. Baca lagi. 146, beliau ialah Hushaim bin Bashir bin Al-Qasim bin Dinar Al-Sulami Al-Wasiti. Abu Muawiyah adalah kunyahnya. Hushaim tinggal di Baghdad.
Beliau menyebarkan ilmu di sana di samping telah mengarang beberapa buah buku. Ya'qub ad-Dawraqi berkata, Hushaim mempunyai 20,000 hadis. Kata Az-Zahabi, dia merupakan puncak dalam hafalan, tetapi terkenal sebagai perawi yang banyak melakukan tadlis. Yazid bin Harun berkata, tidak pernah kulihat sesiapa pun yang lebih kuat ingat hadis daripada Hushaim selain Sufyan, insya-Allah. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli berkata, Hushaim thiqah, terbilang sebagai salah seorang hafiz hadis, tetapi ia selalu melakukan tadlis. Abu Hatim pernah ditanya tentang Hushaim, maka beliau menjawab, tidak perlu ditanya tentang kebenarannya, amanahnya dan kelayakannya. Abdullah bin Al-Mubarak pula berkata tentang Hushaim, peredaran masa mengubah ingatan kebanyakan orang, namun ia tidak mengubah ingatan Hushaim. Lihat Syiar Al-A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala. Jadi ini cerita tentang ni perawi ni, perawi apa nama ni dalam sanad Imam Tirmizi ni yang nak menukilkan kata-kata Atha bin Abi Rabah ni tentang Abu Zubair. Kami apabila keluar dari sisi Jabir, kata Atha, berbincang, ini bermuzakarah tentang hadis-hadisnya. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, Abu Zubair adalah yang paling ingat hadis di antara kami. Itu pujian tu. Itu lafaz ta'dil oleh Atha bin Abi Rabah terhadap Abu Zubair. Begitupun ada juga orang yang mempertikaikannya. Ada juga orang yang mempertikaikannya. Jadi adakah apa nama ni pandangan orang yang tidak baik terhadapnya itu menjejaskan kedudukannya? Jawabnya tidak. Sebab dia, kita tengok mana lebih ramai yang menjarah dia atau yang mentakdilkan dia. Kalau kita tengok lebih ramai, itulah yang saya telah kemukakan di awal lagi. Jadi perkara yang ke-14 ini, di awal lagi. Macam mana cara kita nak menilai apabila ada khilaf di antara ulama tentang seseorang perawi itu. Kita nak letak perawi itu di mana? Bagaimana kita nak menilai? Abu Zubair adalah yang paling ingat hadis di antara kami. Jadi itu tentang kedudukan Hushaim. Cuba perhati pula di sini. Hajjaj dan Ibnu Abi Layla. Ini masalahnya. Kenapa Imam Tirmizi di peringkat ini menyebutkan dua orang perawi? Dia tidak sebut seorang. Sebab masing-masing daripada dua orang perawi ini dipertikaikan oleh ulama pula. Walau bagaimanapun, tidaklah mereka diteruk sangat. Mana dua orang sebut ni kira-kiranya saling dapat mengukuhkan kedudukan masing-masing lah. Tidak kata seorang saja, dan seorang itu pun dipertikaikan, itu jadi lemah lah. Tapi kalau dua orang, itu lebih kuat. Sebab Ibnu Abi Layla walaupun imam besar dalam fiqh, tetapi dalam hadis dia dianggap lemah. Hajjaj pun ada masalah juga, tetapi secara umumnya dia seorang yang kuat. Cumanya kalau dia bersendirian, itu dipertikaikan oleh ulama. Sebahagian ulama tak mahu pakai riwayatnya. Ini Hajjaj. Siapa Hajjaj ini? Baca Udhul Izzi. 147, beliau ialah Hajjaj bin Arta bin Thawr bin Hubairah An-Nakhai Al-Kufi. Kunyahnya ialah Abu Arta. Hajjaj pernah menyandang jawatan mufti di Iraq dan beliau terbilang sebagai salah seorang tokoh fuqaha di zamannya. Walaupun Hajjaj disebut sebagai gedung ilmu, namun beliau tidak dianggap teguh dalam meriwayatkan hadis. Melakukan tadlis adalah kebiasaannya. Abu Hatim berkata Hajjaj perawi saduq yang melakukan tadlis daripada perawi-perawi dhaif. Kalau ia berkata hadatsana, maka tidak diragui tentang kebenarannya. Kata An-Nasai, tidak kuat. Tidak kuat. Kata Ibnu Adi, orang ramai tidak menyenanginya kerana ia meriwayatkan secara tadlis daripada Az-Zuhri dan lain-lain. Kadang-kadang tersilap dalam periwayatannya. Namun tidaklah ia dengan sengaja berdusta. Ia termasuk dalam perawi-perawi yang boleh ditulis hadisnya. Hajjaj meninggal dunia pada tahun 149 Hijrah. Lihat Tazkiratul Hufaz. Tak apalah. Jadi itu kedudukan Hajjaj. Sebab dipertikaikan, walau bagaimanapun dia tidaklah perawi yang teruk sangat. Apabila digabungkan, dua orang perawi di peringkat ini kira-kiranya bolehlah diterima riwayat ini.
bolehlah diterima riwayat ini. Yang ni riwayat yang menyebutkan tentang pengiktirafan Atha' bin Abi Rabah terhadap Abu Zubair. Ini boleh diterima. Riwayat ini menunjukkan Abu Zubair bukan sahaja seorang hafiz hadis, malah beliau juga adalah orang yang paling banyak menghafal hadis-hadis Jabir. Ini kelebihan dia. Kemudian Muhammad bin Yahya bin Abi Umar dan seterusnya, dia kata Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami, katanya, kata Abu Zubair, Atha' sering menyuruh aku. Jadi Atha' ni percaya sangat dengan dia. Jadi bagaimana dia boleh percaya? Tentulah dia ni seorang yang istimewa di sisi dia. Ibnu Abi Umar meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami, katanya aku mendengar Ayyub As-Sakhtiyani berkata, ini Ayyub As-Sakhtiyani pula, Abu Zubair meriwayatkan kepadaku. Abu Zubair dan Abu Zubair, sambil Sufyan dia kepal, dia genggam tangan dia tu, untuk menunjukkan kuat Abu Zubair ni, dia istimewa, dia sukalah. Ayyub As-Sakhtiyani ni seorang yang susah nak mengiktiraf orang, tiba-tiba dia iktiraf Abu Zubair, menunjukkan Abu Zubair itu memang seorang yang istimewa lah. Kata Abu Isa, sesungguhnya beliau bermaksud dengan menggenggam itu menyatakan keteguhan Abu Zubair dan kekuatan hafalannya. Kesimpulannya ialah Abu Zubair adalah perawi thiqah yang tinggi kedudukannya di sisi sekian ramai ulama rijal. Jarh Syu'bah, Syu'bah mengkritik juga dia, mentajrihkannya juga. Terhadapnya tidak boleh dianggap mu'tabar. Maknanya jarh Syu'bah walaupun dia imam hadis, tidak menjejaskan kedudukannya, tidak memudaratkannya, tidaklah sampai menjatuhkan kedudukannya sampai hadis dia tu orang tak boleh pakai, tak terima langsung, tak boleh dibuat hujah, tak sampai begitu. Sebab apa? Ramai lagi ulama-ulama yang lain yang mentakdilkannya. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, ini yang saya sebut tadilah, kiranya salah letak di sini ni. Tetapi di dalam kitab-kitab memang, dalam kitab ni lah memang tersebut di sini. Kiranya macam salah letak, salah salin terletak di sini. وبه قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روي في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي ولم ير يحيى بحديثه بأسا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة. Ini sepatutnya dia tanda tanya di sini. قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. Ini contoh ketiga. Ayat ni perawi mukhtalafi yang dipertikaikan oleh Syu'bah. Dipertikaikan oleh Syu'bah. Mungkin orang terkeliru dengan kedudukan Syu'bah itu, dia terpengaruh dengan Syu'bah, dia pun tolak juga Hakim bin Jubair ini secara mutlak. Secara mutlak itu tak kenalah begitu. Sebab ramai juga ulama yang terima riwayat dia. Kalau kita nak berhati-hati bolehlah, dan pilih-pilih hadisnya kepada orang yang ahli boleh. Tapi nak kata tolak terus, itu tak kenalah caranya. Bermaksud Abu Bakar meriwayatkan kepada kami daripada Ali bin Abdullah, katanya aku bertanya Yahya bin Sa'id tentang Hakim bin Jubair. Jawab beliau, Syu'bah meninggalkannya kerana hadis yang diriwayatkannya tentang sedekah, iaitu hadis Ibn Mas'ud daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesiapa meminta sedekah daripada manusia padahal ada padanya kadar yang mencukupi, yakni keperluannya,
Niscaya pada hari kiamat kelak, permintaannya itu akan bertukar menjadi kesan cakaran di mukanya. Jadi muka dia macam kena cakar, uduk kan, di akhirat kelak. Maka ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sebanyak manakah kadar yang mencukupinya itu? Jawab baginda, 50 dirham atau sama dengan nilainya daripada emas. Kata Ali, Yahya berkata Sufyan, Ats-Tsauri dan Zaidah meriwayatkan yang ini hadis daripada Hakim bin Jubair. Kata Ali lagi, Yahya tidak menganggap hadisnya bermasalah. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Adam meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Hakim bin Jubair, hadis sedekah. Kata Yahya bin Adam, maka berkatalah Abdullah bin Uthman, murid Syu'bah kepada Sufyan Ats-Tsauri, kalaulah bukan Hakim yang meriwayatkan hadis ini, maksudnya alangkah baiknya. Tapi dia keberatan nak terima sebab guru dia tak terima. Lantas Sufyan berkata kepadanya, kenapanya dengan Hakim? Kenapanya dengan Hakim? Adakah kerana Syu'bah tidak mahu meriwayatkan hadis daripadanya? Itu masalahnya kau. Jawab Abdullah bin Uthman, ya. Itu sebabnya saya pun keberatan tu rasa susah sikit nak terima tu. Maka berkata pula Sufyan, aku telah mendengar Zubaid meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Ini tentang Hakim bin Jubair. Maksudnya. Baca Zulaizi. 150, maksud Sufyan ialah bukan Hakim bin Jubair sahaja meriwayatkan hadis itu. Zubaid juga turut meriwayatkannya. Aku sendiri telah mendengar Zubaid meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Kesimpulannya ialah Hakim tidak bersendirian dalam meriwayatkannya daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Zubaid merupakan mutabi'nya. Menurut Syu'bah, 50 dirham atau emas dinar yang senilai dengannya merupakan satu jumlah wang yang agak besar. Sedangkan jumlah yang lebih sedikit lagi daripada itu pun sudah boleh menjadi penghalang bagi seseorang daripada mengemis. Pada fikiran Syu'bah mungkin ada sesuatu yang tak kena pada riwayat Hakim tersebut. Sebenarnya wang sejumlah itu bukanlah terlalu besar, terutamanya apabila diambil kira tempat dan zaman yang sentiasa berbeza-beza. Wang sejumlah itu hanyalah mencukupi untuk perbelanjaan sehari sahaja kepada sesetengah keluarga. Memandangkan Zubaid juga meriwayatkan hadis itu daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dan beliau boleh dikira sebagai mutabi' Hakim, maka keraguan Syu'bah terhadapnya tidak mempunyai apa-apa nilai lagi. Itu ceritanya. Jadi sebab apa Syu'bah pertikaian itu? Sebab dia kira ini besar sangat. Jumlah yang agak besar. Jadi kalau macam ni, siapa nak minta sedekah kalau macam ni? Ada sebanyak ni dah senang dah ni, kaya dah ni. Sedangkan jumlah yang lebih sedikit lagi daripada itu pun sudah boleh menjadi penghalang bagi seseorang daripada mengemis. Itu kaya sangat dah tu kalau macam tu bagi Syu'bah. Pada fikiran Syu'bah mungkin ada sesuatu yang tak kena pada riwayat Hakim tersebut. Lepas tu Hakim pula adalah masalah-masalah lain. Jadi dengan sebab itu dia tak mahu terima riwayat Hakim. Sedangkan dari segi nilai duit ni dia berubah-ubah. Dari satu zaman ke satu zaman, satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi kalau sebut sebanyak tu pun jangan kita mengambil kira masa tertentu. Di zaman dahulu, kalau di Malaysia ni, puluh-puluh ringgit saja dah boleh beli tanah dah. Dah boleh beli tanah dah. Sekarang ni juta lah. Mana satu ketika dianggap besar dah jumlah tu. Padahal pada ketika yang lain, kecil saja. Tak ada nilai pun. Mana boleh nak beli tanah. Puluh-puluh ringgit. Begitu. Jadi tak boleh lah maksudnya kita nak menolak hadis seseorang tu kerana apa yang tersebut di dalamnya menimbulkan keraguan kepada kita berdasarkan keadaan semasa. Boleh jadi apa yang disebut itu perlu diambil kira pada masa yang lain. Pada masa yang lain. Itu maksudnya. Apalagi kalau ada orang lain yang juga meriwayatkan benda yang sama. Lagilah tak patut kita tolak riwayat dia tu. Sekurang-kurang kita jadi riwayat itu sebagai riwayat sokongan ke. Sepatutnya begitu. Ini kan kalau kita tengok di sini, inilah masalahnya.
yang menyebabkan Syu'bah tu pertikaikan Hakim bin Jubair tu. Baik, sekarang kita tengok ni. Di dalam kitab-kitab hadis memang ada pun benda ni. Jadi satu ketika boleh jadi jumlah sebanyak tu sudah besar. Pada ketika yang lain sehari saja boleh habis. Jadi orang yang ada sebanyak tu masih lagi miskin. Sedangkan maksud hadis ini, mana orang yang ada sebanyak tu tak sepatutnya minta lagi. Kalau minta lagi, maka akibatnya buruk di akhirat kelak. Allah SWT akan bangkitkan dia dalam keadaan muka dia tu ada kesan cakaran. Bodohlah muka dia. Ini sebagai tarhib yang dia menakutkan umat daripada mengemis dan meminta sedekah. Dalam keadaan seseorang itu sudah ada padanya sesuatu yang mencukupi untuknya. Cuba tengok ni berapa banyak di riwayat ni. Man sa'ala walahu ma yughnih ja'a yaumal qiyamah khudushan au khumushan au kuduhan. Ni cuba tengok di riwayat Hakim bin Jubair. Daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid. Inilah yang kita cerita tu. Baiklah. Kalau kita tengok di sini, qila ya Rasulullah wa ma yughni, qala 50 dirhaman aw qimatuha min adh-dhahab. فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. Jadi bukan Hakim bin Jubair saja yang meriwayatkan hadis ini, ada lagi orang lain. Zubaid ni seorang perawi yang kuat. Kalau kamu tak mahu terima kerana Hakim bin Jubair yang dipertikaikan kerana beberapa sebab itu, Zubaid ini orang yang kuat, jadi tak ada masalah. Jadi janganlah mudah-mudah kita nak tolak sesuatu hadis itu semata-mata kerana dalam sanadnya ada perawi yang dipertikaikan. Kena tengok dulu kiri kanan dulu, barulah buat keputusan. Ini dalam Sunan Ibnu Majah, di sini pun ada, Sunan Tirmizi pun ada. Sunan Nasa'i pun ada, Sunan ni Mu'jam Tabarani ada, Sunan Kubra Nasa'i ada. Banyaklah di dalam kitab-kitab hadis ada sebut benda ni. Gitulah. Jadi kesimpulannya, perawi-perawi mukhtalaf fih itu ada kritikan daripada mana-mana pihak pun tidak menjejaskan kedudukannya. Tidaklah sampai riwayat dia tu tertolak terus. Apalagi kalau ada mutabi'nya. Seperti di hadis ini ada mutabi', iaitu orang yang lain yang turut meriwayatkannya. Seperti di sini Zubaid meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid juga. Jadi bukan Hakim bin Jubair seorang saja yang meriwayatkannya. Kita kena berhati-hatilah, jangan sampai terbuang sesuatu hadis, walaupun mungkin hadis itu nampak sukar kita nak terima untuk satu ketika, tapi boleh jadi untuk ketika yang lain atau tempat yang lain yang sangat sesuai. Inilah contoh-contoh yang diberikan oleh Tirmizi tentang perawi-perawi mukhtalaf fi di dalam kitab ilalnya. Jadi ilalnya terletak di mana? Iaitu terletak pada tokoh-tokoh yang mentajrihkan seseorang perawi. Oleh kerana tokoh itu tokoh besar, takut-takut kita terpengaruh dengannya. Sedangkan tajrih dia itu tidak disokong oleh orang lain. Ramai lagi orang lain yang mentakdilkan perawi itu. Jadi dengan sebab itu kita jangan terpedaya. Sebab di situ juga boleh jadi tersembunyi ilat. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ini tentang ilal ini. Dan selepas ini kita akan masuk perkara yang ke-15. Dah ujung dah ni. 16 habislah kitab ilal Tirmizi ni. Wallahu a'lam.
Baiklah. Sekarang ni masa kita perbincangan. Kalau ada nak bincang apa-apa, ada kemuskilan ke, dan kitab Ilal tadi insya-Allah kita akan bukukan juga. Saya akan perkemaskan lagi jadi elok lah. Sebab mungkin ini buat dalam bentuk nota, saya pun dalam keadaan cepat-cepat tulis. Banyaklah tidak lengkap di sana sini. Apabila ada masa nanti saya akan perkemaskan jadi sebuah buku yang lengkap lah insya-Allah. Walaupun ringkas tapi ia cukup bermakna sebagai panduan kita. Khususnya dalam memahami kitab Sunan Tirmizi itu sendiri. Dan secara umumnya untuk memahami ilal lah, hadis lah secara umumnya. Ya, silakan kalau ada. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Herdi Harun. Apakah maksud tadlis? Okay, terima kasih Maulana. Tentang tadlis. Tadlis ni ada banyak macam. Pada hakikatnya kalau kita orang Kelantan, Herdi ni orang Kelantan kan? Ya, orang Kelantan. Orang Kelantan di mana tu? Saya Pasir Tumbuh Maulana. Orang Pasir Tumbuh. Tapi sekarang ni di mana sekarang ni? Lo ni duduk dekat Selayar. Selayar. Jadi tadlis ni begini, kalau kita orang Kelantan ni sebut susuk punca, tahu? Susuk punca. Boleh jadi tahu. Orang luar tak apa faham lah tu. Susuk punca. Susuk punca. Dia gini. Seseorang tu dia sebenarnya meriwayatkan daripada perawi yang lemah. Perawi yang lemah tu meriwayatkan daripada satu orang. Jadi dia tak sebut perawi yang lemah, dia sebut perawi di atas tu yang kuat. Perawi yang lemah tu dia buang. Itu tadlis. Itu orang panggil susuk punca. Supaya orang tidak anggap riwayat dia tu dhaif, dia buang perawi dhaif tu. Padahal dia tidak ambil secara langsung daripada perawi yang kuat. Di atas tu dia melalui perawi yang dhaif tu juga. Dia buang perawi dhaif. Itu termasuk dalam tadlis. Perbuatan seperti itu salah. Riwayat perawi yang melakukan tadlis dipanggil mudallis. Mudallis. Dia dhaif. Tak boleh. Kecuali kalau dia kata haddatsana. Kalau dia riwayat secara dhaif, tak boleh pakai. Kalau dia riwayat secara ana. Dan mana di atas dia tu dia sebut begitu. Tu tak boleh pakai dhaif. Kecuali kalau dia tu dia anggap perawi yang bagus lah, cuma dia ada tadlis ni. Tadlis ni tak semestinya dia tak bagus. Ada kalanya dia buang tu orang yang kuat juga saja, dia nak meringkaskan cerita. Tapi di situ keliru sebab ada juga dia buang tu perawi dhaif. Setengah-setengah tu dia tidak buang perawi dhaif, semuanya perawi yang bagus-bagus, tapi untuk meringkaskan cerita. Dengan begitu, dengan sikap dia yang kadang-kadang begini, menyebabkan jadi berlaku kekeliruan. Itulah yang dikatakan perawi mudallis. Perbuatannya seperti itu dipanggil tadlis. Ya. Boleh Hardi? Okey, faham dah. Terima kasih Maulana. Ya, terima kasih. Sama-sama ya. Ya. Siapa tu? Saya Hashimah. Ya. Boleh tak Maulana bagi tahu sikit tentang ilal kabir dan kaitan dengan ilal saghir? Ilal kabir itu iaitu kitab Imam Tirmizi yang mengumpulkan segala komentar dia terhadap hadis di dalam Sunan Tirmizi. Semua sekali. Itu ilal kabir. Ilal saghir yang kita baca tadi. Ilal kabir yang mengumpulkan, ada di sini pun ada. Ni Ilal At-Tirmizi Al-Kabir. Ni Ilal At-Tirmizi Al-Kabir. Kita ambil. Ini dia semua ada dalam Sunan Tirmizi itu, segala babnya ada. Kemudian tapi dia lebih tumpukan kepada komentar Imam Tirmizi. Begitu. Itulah Ilal Kabir. Misalnya dalam bab taharah. Ni yang Imam Tirmizi tanya guru dia Imam Bukhari tentang hadis-hadis tertentu. Lepas tu apa jawab Imam Bukhari, ataupun dia bagi pandangan dia. Ini semua Ilal
kabir. Ia adalah sebahagian daripada Sunan Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi itu sebenarnya sudah terkumpul dah. Cuma di sini diasingkan. Komentar Imam Tirmizi itu dalam kitab lain dinamakan Ilal Kabir. Kemudian adalah khidmat ulama-ulama macam ni. Kita tengok ni di sana sini lebih mengistimewakan lagi komentar Imam Tirmizi itu. Jadi ada tambahan lagi lah di sana sini daripada yang terdapat di dalam Sunan Tirmizi itu sendiri. Walau bagaimanapun asasnya ialah Sunan Tirmizi itu semua sekali seperti mana kita dapat lihat di sini, ini kan semua bab ni ada. Ini hakikatnya kitab Sunan Tirmizi lah. Cuma kalau dalam Sunan Tirmizi itu dengan hadisnya sekali. Dengan hadisnya sekali, semua sekali lah. Kemudian hukum yang Imam Tirmizi bagi untuk sesuatu hadis tu, hadis ini hasan, sahih ke apa ke, ada. Di sini tak adalah, dia ambil bahagian komentar itu saja. Ambil bahagian komentar itu saja. Cuma macam di sini, bab fadlil tuhur. Ni komentar Imam Tirmizi. Kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi, ada juga. Cuma di sini diasingkan. Itulah yang dimaksudkan dengan Ilal Kabir. Kemudian kita tengok ni ada ulama-ulama khidmat pula. Dengan buat tambahan di sana sini, bagi rujukan untuk memudahkan kita, itulah maksudnya. Ni bab lain pula. Ada di sini misalnya hadis yang kedua. Dia kata Abu Isa, aku bertanya Muhammad tentang Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Imam Bukhari, Muhammad ni Imam Bukhari lah. Kata ra'aitu Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ibrahim wal Humaidi yahtajjuna bi hadithi wa huwa muqaribul hadith. Inilah yang dimaksudkan dengan Ilal Kabir, iaitu komentar Tirmizi tentang perawi-perawi ataupun kedudukan hadis di dalam Sunan Tirmizi. Itu maksudnya. Saya rasa masa kita dah habis sampai ke penghujungnya. Kita berhenti setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum